أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-samalah kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan kekangan PKP, MCO, masing-masing tak dapat bergerak, berada di rumah, namun di samping itu terlalu banyak lagi nikmat lain yang Allah SWT kurniakan kepada kita yang melimpah ruah, yang sebenarnya tak terbaca, tak terkira oleh kita. Ya, Alhamdulillah. Allah SWT Maha Suci, Allah SWT Maha Besar, dan kebesaran dan kesuciannya ujian ini diberikan kepada kita, dan kita sebagai hamba Allah yang Maha Kerdil ini, insya-Allah kita terima ini sebagai satu ujian, peringatan kepada kita semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan ujian ini, musibah yang kita sedang hadapi ini menghampirkan kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta, pemilik dan mentadbir sekalian alam yang besar ini. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini saya akan sampaikan sedikit putusan yang pada kebiasaannya putusan-putusan semacam ini saya sampaikan secara orang kata live di surau, di hadapan ahli karyah, di hadapan ahli jemaah. Ya, makna secara bersemuka, ada tuan-tuan, ada ibu-ibu, bapa dan anak-anak yang hadir bersama di surau. Namun dalam keadaan keterbatasan PKP ini, maka inilah ruang yang kita dapat berhubung untuk sampaikan maklumat-maklumat terkini, terutama berkenaan perjalanan surau dan juga arahan-arahan semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam di Selangor. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan sampaikan putusan terbaru yang dikeluarkan, arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam di Selangor yang dikeluarkan pada tarikh 16 April 2020. Bersama dengan itu juga insya-Allah saya akan berikan perkembangan semasa yang sedang kita lalui dan hadapi sekarang, terutama berkenaan dengan perjalanan surau Nurul Iman Bukit Sarjana ini, khususnya dalam tempoh PKP dan penutupan surau yang sedang berlangsung sekarang. Alhamdulillah, setinggi syukur, insya-Allah saya teruskan kepada penyampaian maklumat utama yang ingin saya sampaikan, iaitu yang berfokus kepada arahan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam di Selangor bertarikh 16 April 2020 dengan tajuk penguatkuasaan penangguhan pelaksanaan solat Jumaat, solat berjemaah, solat sunat tarawih dan program pengimarahan dan kemasyarakatan di semua masjid, surau serta musola di negeri Selangor, peringkat kedua. Ya. Ini dalam arahan ini terdapat beberapa perkara penting. Asas kuasanya ialah dari Jabatan Agama Islam di Selangor sekali lagi mengambil ketetapan Sultan Tintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Kenyataan Akhbar Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor disiarkan pada 13 April 2020, di mana baginda menzahirkan keprihatinan terhadap kesejahteraan 6.5 juta penduduk di negeri Selangor yang mungkin akan terdedah dengan jangkitan wabak COVID-19. Ya. Jadi bersama-sama ini langkah pencegahan perlu diambil secara sungguh-sungguh. Langsung daripada itu, beberapa arahan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam di Selangor untuk dijalankan oleh peringkat surau-surau serta masjid di seluruh negeri Selangor. Dalam perkara 3.1, solat Jumaat dan solat fardu berjemaah. Ini pertama, menangguhkan solat Jumaat sehingga 31 Mei 2020. Walau bagaimanapun solat Jumaat ini wajib digantikan dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. Ini arahan yang kita semua perlu ambil maklum, bahawa tiada solat Jumaat sehingga 31 Mei 2020 dan ia perlu digantikan dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. 3.1 perkara 2, menangguhkan solat fardu berjemaah 5 waktu termasuk semua aktiviti pengimarahan dan kemasyarakatan di masjid, surau dan musola di negeri Selangor sehingga 31 Mei 2020. Jika wabak ini dapat dibendung dan diatasi lebih awal, maka satu arahan baru akan dikeluarkan oleh jabatan ini, oleh Jabatan Agama Islam di Selangor. Jadi berkenaan solat fardu berjemaah ini, makna tiada solat berjemaah 5 waktu secara terbuka kepada semua. Jadi minta kita sama-sama dapat patuhi
Maksudnya terus solat berjemaah secara bersama keluarga di rumah masing-masing dan tidak hadir ke surau, terutama di sini ialah surau Nurul Iman Bukit Sarjana. 31 perkara 3, lawangan azan adalah terus dikumandangkan oleh Bilal yang bertugas bagi menandakan masuk waktu solat fardu 5 waktu. Selepas azan selesai dikumandangkan, Bilal hendaklah membuat pengumuman. Ini memaklumkan kepada semua ahli jemaah untuk bersolat di rumah. Ini pada semua ahli karyah untuk solat berjemaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Jadi berkaitan dengan ini, di Surau Nurul Iman Bukit Sarjana, untuk makluman tuan-tuan puan-puan ahli karyah Surau Nurul Iman, peringkat surau ada menyediakan jadual untuk penugasan imam bila serta siap yang bertugas untuk hadir pada setiap waktu, iaitu 3 orang setiap waktu. Jadi mungkin tuan ada melihat, ada jiran ada yang surau dah buka ke? Sebab kita ada penggiliran, mungkin ada hari tertentu tuan-tuan nampak orang lain, hari tertentu nampak orang lain. Jadi pergerakan ini hanyalah kepada mereka yang bertugas sahaja. Ya, maknanya harap ambil maklum bahawa surau masih lagi ditutup untuk kehadiran umum. Namun yang hadir hanyalah petugas-petugas yang berada dalam jadual sahaja. Dan mungkin ada penggiliran, ada penggantian jika ada yang bertugas tidak dapat hadir, dan mungkin ada seorang dua yang lain akan ditugaskan untuk mengganti. Jadi pergerakan-pergerakan inilah itu hanyalah terhad kepada petugas sahaja. Dan belum lagi, surau masih belum lagi dibuka, dan kita minta terus solat berjemaah bersama keluarga rumah masing-masing, dan imarahkanlah rumah kita insya-Allah dengan amalan-amalan yang mungkin sebelum ini kita biasa buat di surau. Dan Imam Bilal juga insya-Allah akan memaklumkan kepada ahli jemaah lepas setiap azan agar semua ahli karyah terus solat berjemaah secara berjemaah bersama ahli keluarga di rumah masing-masing. Apabila masuk nanti bulan tarawih, bulan Ramadan, selepas isyak, pengumuman selepas maghrib dan isyak, akan ada pengumuman tambahan dimaklumkan kepada ahli jemaah, iaitu diminta ahli karyah menunaikan solat berjemaah dan solat sunat tarawih di rumah masing-masing bersama ahli keluarga. Maksudnya tarawih tahun ini kita perlu laksanakan di rumah. Tiada solat berjemaah tarawih diadakan di surau seperti sebelum-sebelum ini. Jadi harap ambil maklum, ya, mungkin bapa-bapa kita, ya, abang-abang dah boleh bersiap sedia, ya, untuk menjadi imam tarawih pula tahun ni. Yang sebelum ini biasa kita berimamkan imam tahfiz luar, imam tahfiz yang kita tugaskan, imam kita yang dalam jadual untuk bawa solat sunat tarawih mungkin 8 rakaat, mungkin ada pada ketika ini kita bawa 20 rakaat. Namun tahun ini tuan-tuan boleh sediakan, buat persiapan untuk mengimamkan isteri dan anak-anak kita untuk sama-sama terus mengimarahkan sunat tarawih dalam bulan puasa ini, walaupun ada kekangan untuk kita hadir ke surau, maksudnya tak dapat hadir, namun ibadah itu dapat kita terus imarahkan di rumah kita, terus kita makmurkan. Mana yang rasa mampu nak buat 20 lah bersama isteri dan anak-anak. Yang mungkin rasa tak apa nak larat, nak buat 8 pun 8, tak ada masalah, terus disambung dengan witir. InsyaAllah berkenaan ini pihak Jabatan Agama Islam Selangor juga akan mengeluarkan panduan, dan insyaAllah setelah kita dapat panduan itu, kita akan edarkan juga kepada ahli karyah untuk makluman semua, ya, untuk makluman kepada panduan pelaksanaan solat sunat tarawih ini masing-masing. Jadi solat sunat tarawih pelaksanaannya pada perkara 3.2, iaitu tajuk khas berkenaan solat sunat tarawih. 3.2 perkara 1, solat sunat tarawih yang hukumnya sunat muakkad adalah dilaksanakan di masjid surau sepanjang bulan Ramadan oleh imam bila dan siap bertugas sahaja, dan hanya menggunakan besar suara di dalam ruang solat sahaja. Jadi di surau masih akan dijalankan solat sunat tarawih untuk melepaskan, melepaskan solat untuk mendapatkan sunat muakkad tadi, untuk peringkat karyah kita. Namun ia hanya akan dilakukan oleh 3 orang petugas itu sahaja pada hari-hari yang berkenaan yang mereka bertugas. Maksudnya hanya imam, bila dan siap sahaja yang akan hadir dan jalankan solat sunat tarawih ini di surau. Yang lain-lain terus solat sunat tarawih bersama keluarga di rumah masing-masing. Perkara 2, tidak dihadkan jumlah rakaat solat sunat tarawih, sama ada nak buat 8 atau 20 boleh buat, ya, terbuka. Mana di surau pun begitu, kita akan tetapkan nanti insya-Allah. Mana perkara 3, manakala ahli karyah hendaklah solat di rumah masing-masing. Ini jelas dalam perkara 3.2 bulan 1, perkara 3,
ahli Qaryah hendaklah solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Itu jelas arahannya. Jadi minta tidak ada yang hadir. Walaupun mungkin biasa tahun ini wajib, mungkin kita biasa kalau tahun sebelum ini wajib sunat tarawih, wajib di surau yang kita biasa buat, walaupun hukumnya memang sunat. Tapi tahun ini tak boleh, minta kita sama-sama laksanakan di rumah masing-masing. Memang saya sendiri pun pada hari yang saya tak bertugas, saya di rumah bersama isteri dan anak-anak. Ini masa kita sebenarnya lah untuk kita sebenarnya jarang, boleh kata tak dapat pun biasanya kalau sunat tarawih kita hanya di surau jemaah bersama jemaah besar, tapi jarang kita dapat buat bersama isteri dan anak. Maka alhamdulillah tahun ini dalam ujian ini, dalam musibah yang Allah SWT hadirkan ini, diberi ruang ini untuk kita bersama keluarga dapat satu suasana yang jarang dapat duduk bersama isteri sebagai makmum kita, anak sebagai mungkin Bilal kita, salawat mereka yang ketuai kita imamkan. Itu satu suasana yang Masya Allah, satu rahmat juga yang besar untuk kita sama-sama nikmati nanti. Dan perkara 4, satu panduan bentuk nota khas panduan pelaksanaan solat sunat tarawih di rumah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor akan dihebahkan dalam masa terdekat ini. Jadi bila kita terima hebahan itu daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS, kita akan hebahkan kepada ahli Qaryah semua untuk makluman dan panduan semua. Kalau 3 bulan 2 buah tajuk Tadarus Al-Quran. Imam bila dan siap tugas boleh melaksanakan tadarus Al-Quran selepas selesai menunaikan solat sunat tarawih dengan menggunakan besar suara di dalam ruang solat sahaja. Masjid Surah Musalla dibenarkan untuk mengadakan tadarus Al-Quran namun tidak melebihi jam 10.30 malam. Jadi petugas-petugas ini hanya boleh berada di surau pada lewat pun sehingga 10.30 malam sahaja. Ini adalah garis waktu yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Dan perkara 3 berkenaan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain juga boleh dibuat, namun tidak boleh menggunakan pembesar suara luar, hanya besar suara di bahagian dalam surau sahaja yang akan digunakan. Perkara 3 bulan 2 bulan 3 tazkirah. Yang mana ini mungkin sebelum ni memang kita ada dilakukan di surau, kita ada buat sebelum zuhur, ada yang kita buat lepas zuhur, ada yang kita laksanakan selepas sunat tarawih. Di perkara 3 bulan 2 bulan 3 ini tazkirah, nyataannya ialah pihak masjid, surau dan musalla boleh mengambil inisiatif untuk mengadakan tazkirah online melalui FB Live masjid masing-masing pada waktu yang difikirkan sesuai, seperti sebelum atau selepas zuhur, sebelum azan isyak atau selepas sunat tarawih. Jadi insya-Allah peringkat surau kita sedang merancang dan sedang berbincang dengan beberapa orang ustaz yang memang ada jadual kuliahnya di surau kita sebelum ini, untuk kita adakan tazkirah khas Ramadan ini secara online. Dan insya-Allah Biro Hebahan kita akan maklumkan dari semasa ke semasa berkenaan jadual-jadual tazkirah ini. Jadi harap kita sama-sama dapat ambil manfaat daripada jadual yang kita akan hebahkan nanti untuk sama-sama join tazkirah online ini dan kita sama-sama dapat manfaatkan. Sebab kita perlu juga, sebab dalam keadaan biasa pun kita buat tazkirah di surau supaya momentum daripada malam pertama Ramadan itu dapat kita habiskan sehingga malam hujung Ramadan, 30 Ramadan tu. Sebab apa kita buat tazkirah? Sebab kita nak kekalkan momentum, motivasi, semangat untuk tambahkan amal daripada malam pertama, malam ke-10, 15, 20 hingga akhirnya. Namun dalam keadaan sekarang kita tak dapat bertemu, nak bertetap mata, nak dengar suara ustaz secara live, tak boleh. Namun begitu kita cuba sediakan sumber tazkirah ini, motivasi ini secara online, dan harap kita sama dapat ambil manfaat nanti, dapat join, dapat dengar dan dapat kita manfaatkan juga walaupun tak dapat dengar secara bertetap mata, insya-Allah. Ini yang kita harus hadapi, yang kita perlu orang kata adapt lah dengan suasana semasa, insya-Allah. Perkara 3 bulan 3 pembayaran zakat fitrah. Perkara 3 bulan 2, perkara 3 bulan 3, perkara 1. Pembayaran zakat fitrah merupakan kewajipan syarak yang perlu ditunaikan oleh semua individu muslim bagi memastikan urusan kutipan zakat fitrah tidak menjejaskan hasrat kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Satu garis panduan khas tata cara kutipan zakat fitrah Negeri Selangor tahun 2020 akan dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah nanti wakil penolong amil Qaryah kita akan menghebahkan melalui ini Biro Hebahan kita setelah beliau terima tata cara terbaru yang akan dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor nanti, insyaAllah.
3 perkara 2, garis panduan khas serta cara berkenaan akan menjadi panduan dan rujukan kepada semua ketua penolong amil fitrah dan pembayar zakat fitrah agar mematuhi arahan kerajaan. Garis panduan khas ini akan diedarkan dalam tempoh yang terdekat. InsyaAllah ini kita akan hebahkan nanti. Ke 3.4 aktiviti kemasyarakatan. 3.4.1 Ihya Ramadan. Semua program Ihya Ramadan yang melibatkan masjid, surau dan musala dengan para jemaah dan orang ramai seperti pengedaran bubur lambuk, program berbuka puasa, memasak juadah berbuka di masjid dan mengagih juadah berbuka puasa secara pandu lalu, ini drive thru, adalah tidak dibenarkan, tertakluk kepada ketetapan terbaru yang akan dikuasakan oleh jabatan ini dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini, kalau aktiviti seumpama itu tidak dibenarkan, namun masih tertakluk kepada ketetapan terbaru yang akan jika kita terima daripada Jabatan Agama Islam dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan maklumkan juga untuk makluman semua ahli karya. 3.4.1 perkara 2, mana-mana kutipan program Ihya Ramadan telah diterima oleh Masjid Surau Musala sebelum ini bolehlah ditangguhkan penggunaannya untuk program Ihya tahun berikutnya, dan pihak jawatan kuasa juga boleh menyalurkan sumbangan tersebut dalam bentuk alternatif yang lain seperti menyalurkan sumbangan bahan bentah atau keperluan harian kepada ahli-ahli karya yang memerlukan. Jadi perkara berkaitan hal ini, buat masa ini kita untuk Surau Nurul Iman Bukit Soliana kita belum lagi membuka tabur khas Ramadan, jadi maknanya tiada untuk Ramadan tahun ini. Namun pada masa yang sama juga insya-Allah melalui biro kebajikan kita juga sedang menyediakan lagi satu saluran bantuan kepada penduduk. InsyaAllah setelah kita jelaskan metodologinya, kita akan hebahkan untuk maklumat semua ahli karya dengan hajatnya untuk kita sama-sama membantu ahli karya kita yang mungkin terjejas, ya, yang terutama yang terjejas secara langsung dengan arahan PKP ini yang berlangsung pada sekarang ini dah peringkat yang ketiga. Perkara 3.4.2 sumbangan prihatin. Pihak masjid, surau dan musala boleh meneruskan program sumbangan prihatin kepada ahli karya termasuk anak yatim yang memerlukan berdasarkan keupayaan kewangan masing-masing. Kaedah penyampaian adalah tertakluk pada garis panduan penyampaian sumbangan prihatin masjid dan surau di Selangor pada ahli karya sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh jabatan ini pada 2 April 2020, itu arahan yang awal sebelum ini, ya. Jadi apa-apa program yang kita laksanakan masih lagi tertakluk pelaksanaannya kepada arahan kawalan pergerakan yang sedang kita lalui sekarang. Perkara 2, dalam memastikan institusi masjid, surau dan musala turut terlibat secara aktif dalam mencegah penularan wabak COVID-19, dinasihatkan penyaluran sumbangan tunai terus ke akaun penerima secara elektronik fund transfer, EFT atau online banking adalah lebih diutamakan. Jadi inilah berkenaan dengan pematuhan pada PKP, yakni mengurangkan pergerakan dan perjumpaan. Bila kita adakan secara online, tiadalah pertemuan empat mata, ya, dua tangan berhampiran walaupun 1 meter. Jadi untuk mengelakkan, kita lebih disyorkan secara online. Jadi sebagaimana bantuan kita jalankan pada kali pertama sebelum ini, kita telah menyalurkan juga sumbangan itu melalui transfer online kepada penerima. Jadi insya-Allah metode ini kita akan juga gunakan pada peringkat kedua, namun kita akan halusi lagi untuk persiapan bagi bantuan kali kedua ini. 35, aktiviti menziarahi tanah perkuburan Islam. Jadi untuk makluman semua ahli karyah, pegawai kenyataannya ialah pegawai dan jawatankuasa masjid atau surau hendaklah memaklumkan kepada semua ahli jemaah masing-masing melalui kaedah yang difikirkan sesuai bahawa aktiviti gotong royong membersihkan tanah perkuburan yang biasanya dilaksanakan bila Ramadan adalah tidak dibenarkan. Manakala menziarahi tanah perkuburan sempena Ramadan hendak dielakkan dan bolehlah digantikan dengan membaca amalan Yasin, tahlil dan doa kepada arwah dari rumah masing-masing. Jadi sekali lagi, segala aktiviti ini doa, amalan bacaan Yasin, sedekah yang disampaikan kepada arwah-arwah keluarga haruslah kita laksanakan dari rumah sahaja untuk mengelakkan pergerakan dan risiko perjumpaan dan menularnya wabak COVID-19 ini. 35, perkara 2, pegawai masjid hendaklah bolehlah dengan keadaan yang difikirkan sesuai menetapkan majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa arwah di masjid
surau atau musalla dengan syarat pelaksanaannya dibuat dengan mengekalkan penglibatan 3 orang pegawai masjid atau surau yang bertugas sahaja. Namun ianya tertaluk jika ada keperluan, kewajaran atau adanya permintaan dari waris dan ahli karyah. Jadi sama juga arahan berkenaan tahlil, yasin dan arwah. Jika dilaksanakan di surau kita, masih tertaluk mana yang boleh hadir 3 orang berkenaan sahaja. Kali 3.6 program Yahkuman, ini sanitasi di masjid, surau dan musalla hendaklah ditangguhkan pelaksanaannya sehingga mendapat lahan lanjut dari jabatan. Berkenaan perkara ini di surau Nur Imam Suyana semalam telah melaksanakan proses Yahkuman ini dilaksanakan secara dalaman, iaitu oleh siap kita sendiri dan saya yang hadiri sebagai menyaksikan. Dan alhamdulillah ini sebagai orang kata langkah waspada sahaja, ya, walaupun kita tiada kes dan kes-kes adik-adik kita yang ada sebelum ini pun mereka dijangkiti di luar, namun sebagai langkah pelaksanaan dan juga persediaan menghadapi Ramadan, semalam kita telah laksanakan program sanitasi berkenaan, dan saya juga telah maklumkan berkenaan apa yang kita telah lakukan itu kepada Jabatan Agama Islam Selangor, tingkat Kuala Selangor, iaitu Jabatan Agama Islam Daerah. Kalau dua, walau bagaimanapun sekiranya masjid, surau atau musalla berkenaan mempunyai rekod positif COVID-19 atau terlibat dengan laluan pergerakan masa positif COVID-19, maka program Yahkuman hendaklah dilakukan dengan berpandukan nasihat dari Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negeri dan Pusat Kesihatan Daerah. Jadi ini jika ada kes, kita perlu berhubung dengan mereka untuk arahan khusus berkenaan proses Yahkuman ini. Kalau 3.7, kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan, mana secara umumnya semua masjid dan surau sama sekali tidak dibenarkan untuk menjalankan sebarang kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan bangunan atau kapal masjid, surau dan musalla dalam tempoh PKP. Jika ada dua, walau bagaimanapun jika wujud keperluan mendesak bagi perkara ini, bagi menyediakan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan serta mengelakkan kerusakan lain lebih besar, maka surat permohonan adalah dikemukakan kepada pengarah Jabatan Agama Islam Selangor melalui Pegawai Pentadbir Agama Daerah dengan memberikan maklumat lengkap berkenaan perkara kebenaran serta nama pekerja yang akan terlibat. Untuk hal ini, untuk surau Nur Iman, buat masa ini memang kita tidak merancang untuk adakan sebarang kerja baik pulih maupun penyelenggaraan. Hanyalah aktiviti biasa, iaitu hadir, solat azan, solat berjemaah dan juga insya-Allah nanti pada bulan tarawih solat Ramadan saja. Buat masa ini kita menghentikan segala perancangan untuk pelaksanaan sebarang aktiviti baik pulih atau kerja baik pulih dan penyelenggaraan di surau kita. Jadi perkara 37 ini tiada yang berkaitan dengan surau kita lah. 38, solat sunat Idul Fitri. Ini kenyataannya. Ketika ini pihak jabatan belum membuat sebarang ketetapan berhubung pelaksanaan solat sunat Idul Fitri tahun 2020. Ketetapan berhubung perkara ini akan dimaklumkan kemudian oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor bergantung kepada situasi dan perkembangan semasa. Jadi buat masa ini belum ada ketetapan. InsyaAllah apabila kita terima daripada JAIS nanti, pihak surau akan hebahkan untuk makluman seluruh ahli karyah sekalian, insyaAllah. Jadi perkara 39, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang yang dipertingkatkan akan diteruskan dan akan dilaksanakan dengan lebih tegas pada peringkat ini bagi memastikan titah atau perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tidak dihina, tidak diingkari dan tidak dipertikaikan seperti ditetapkan menurut Seksyen 12 Permendaman Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995. Jadi ini sangat penting. Sebenarnya kita telah maklumkan bahawa arahan penutupan surau ini asasnya adalah arahan Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Maka kita perlu sangat patuhi arahan ini atas objektifnya yang utama, iaitu untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19. Jadi dalam kenyataan ini dinyatakan juga bahawa pelaksanaan pengawasan undang-undang adalah dipertegaskan lagi pada peringkat ini. Jadi minta kita semua dapat patuhilah, ya. Minta atas objektif utama kita nak jaga keselamatan semua. Mungkin kita rasa kita sihat, tapi dalam keadaan semasa kita tak tahu kita berjumpa dengan siapa, bagaimana keadaan orang yang kita jumpa, ya. Jadi penting sangat teruskan patuhi arahan ini, terutama yang saya jelaskan pada hari ini ialah berkenaan dengan perjalanan surau. Jadi diminta semua ahli karyah yang tidak bertugas, yang tidak terlibat dalam penugasan untuk terus solat berjemaah bersama keluarga di rumah masing-masing, ya, dan nanti masuk bulan puasa juga terus dimarahkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini
di rumah masing-masing bersama keluarga kita masing-masing, ya. Maknanya bukan seperti yang kita biasa lakukan sebelum-sebelum ini, insya-Allah, ya. Jadi perkara 4, Jabatan Agama Islam Selangor amat mengharapkan kerjasama daripada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Tuan dalam melaksanakan ketetapan ini. Sesungguhnya ketetapan ini adalah satu ikhtiar yang ditentukan berdasarkan hukum dan wakil. Bersama-samalah kita istiqamah dan yakin bahawa Allah SWT pasti membantu dan perkenankan doa serta harapan kita semua. Segala perhatian dan kerjasama semua pihak dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Iaitulah kenyataan daripada pengarah Jabatan Agama Islam Selangor. Ya, jadi surat ini ditujukan kepada semua muslim-muslim surau dan masjid di Selangor untuk pelaksanaan di peringkat surau dan masjid di seluruh negeri Selangor. Jadi sangat-sangatlah diharapkan kerjasama agar kita semua dapat mematuhi arahan ini dan yang secara jelasnya objektifnya ialah untuk kita sama-sama mengekang penularan COVID-19 dan pada masa yang sama terus memanjatkan doa, ya, melafazkan zikir-zikir yang saya pasti kita semua pun telah buat di rumah, ya, membaca Al-Quran, membaca tafsir Quran bersama keluarga, membaca hadis, ya, mendirikan solat sunat hajat, membaca Yasin, dan pada hari Jumaat yang mungkin yang memang kita dah biasa buat bacaan surah Al-Kahfi, munajat ini, doa-doa ini, zikir-zikir ini kita niatkan, kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan untuk kita semua, jadi perlindungan untuk kita semua, diangkatkan wabak ini, ya, dipermudahkan penyelesaian wabak ini, dan insya-Allah, ya, kerana kenyataan dalam surat tadi, insya-Allah dengan perkara-perkara itu dilakukan dengan bersangka baik, dengan niat insya-Allah Allah Taala mendengar rintihan kita itu, Allah Taala mendengar doa kita itu, insya-Allah dimakbulkan. Dan sekarang pun kita dah boleh lihat dia dah mula ada penurunan, ya, dah mula ada penurunan dalam jumlah kes harian dilaporkan oleh KKM. Namun kita harus tetap patuh pada arahan PKP ini agar wabak ini dapat betul-betul kita hindari dan putuskan rantaiannya. Itu yang penting, ya. Jadi insya-Allah itu yang utama yang ingin saya sampaikan pada hari ini untuk makluman tuan-tuan semua. Dan dari semasa ke semasa saya harap tuan-tuan puan-puan semua ahli karya dapat terus ikuti perkembangan Surau Nurul Iman dan aktiviti-aktiviti yang kita syorkan untuk jalankan di rumah masing-masing melalui FB Surau Nurul Iman, dan juga hebahan-hebahan lain yang kita akan lakukan juga di saluran-saluran lain iaitu Telegram Bukit Sarjana, dan juga grup-grup WhatsApp lorong, dan saluran-saluran lain yang kita fikirkan sesuai untuk kita sampai kepada semua ahli karya kita, insya-Allah, ya. Daripada saya untuk kali ini itu saja. Mohon semua dapat sampai maklumat ini dengan jelas, dan insya-Allah kita juga boleh sebarkan pada jiran-jiran kita yang mungkin tak dapat makluman secara FB ataupun saluran yang kita edarkan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.